بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkih Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Terima kasih kepada yang setia mendengar dan setia menonton. Hari ini akak akan sampaikan dua kisah seram, di mana salah satu dari kisah seram ini telah dikongsikan oleh seseorang yang dikenali sebagai Apai Bian. Jom bersama dengan akak. Tapi sebelum tu, akak doakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jom bersama dengan akak. Akak mulakan dengan kisah seram yang pertama. Kisah seram ni dari salah seorang subscriber yang akak kenalkan sebagai Apai Bian. Terima kasih kepada Apai Bian kerana sudi berkongsi cerita kepada Cengkih Channel. Okey, kisah seram ni dari Siti ketika Siti bersama dengan keluarga dia bercuti di Taman Negara Bako pada hujung tahun 2012. Asalnya email dari Siti ni dalam bahasa Melayu Sarawak. Jadi Apai Bian dia dah translatekan kepada bahasa Melayu. Terima kasih Apai. Siti adalah rakan sekolah Apai Bian di salah sebuah sekolah yang terletak di Kuching satu ketika dahulu. Ada satu kisah seram mereka bersama, tapi Apai Bian akan teruskan dengan kisah yang ingin dikongsikan dulu. Siti masa tu dia sekeluarga bergerak dari rumah yang berada di Samarahan, Kuching. Masa tu dia bergerak pada pukul 6 pagi untuk mengelaklah dari terperangkap dalam kesesakan lalu lintas. Tambahan pula mereka sekeluarga ni merancang untuk pergi hiking dulu, dan mereka ni nak melihat keindahan flora dan fauna di sekitar Taman Negara Bako. Jadi Siti, ayah Siti dan juga ibu Siti serta adik-adik dia Hana yang ketika tu masih menuntut di salah sebuah kolej kejururawatan. Mereka ni bercadang nak bermalam di chalet milik Taman Negara Bako tersebut. Sekitar pukul 7 pagi mereka sampailah dekat destinasi sebab mereka berempat sebelum tu singgah sebentar di sebuah kedai makan untuk bersarapan dahulu. Jadi Siti dengan adik dia sangat teruja lah bila melihat pemandangan di tepi pantai dengan angin dia bertiup memang agak kuat, diselusuri pula bunyi ombak yang menghempas pantai. Masa tu kan bila kita dengar sayup, jadi timbul suasana yang indah, suasana yang permai, tenang sangat. Bunyi hiruk pikuk kesibukan kota serta merta luput dari benak fikiran mereka berdua. Setelah mereka tu check in dekat chalet yang akak tak sebutkan tadi, mereka sekeluarga langsung bergerak menuju ke chalet yang terletak di kawasan paling hujung arah barat. Chalet tu memang akak ada sebut terletak di tempat tu, tapi akak tak sebutlah nama apa untuk mengelakkan daripada pandangan yang negatif. Okey, chalet tersebut adalah sebuah rumah yang sedikit bergantung dan mempunyai 2 bilik tidur dan 5 katil. Ada satu dapur, ada satu bilik air. Jadi Hana ni dia ada bawa kemah tau, yang boleh memuatkan 2 orang sebab dia bercadang nak mendirikan kemah di halaman chalet tu, dan dia nak ajaklah kakak dia Siti tu untuk bersama dengan dia tidur dekat kemah tu. Pada mulanya Siti ni dia menolak, tapi setelah dia melihat adik dia bersungguh-sungguh mengajak dia, akhirnya Siti bersetujulah dengan cadangan adiknya tu. Pagi tu mereka sekeluarga pun menghabiskan masa melepak dekat tepi pantai dekat sekitar Taman Negara Bako sebelum mereka tu makan tengah hari. Setelah selesai makan,
mereka sekeluarga pun naiklah sebuah perahu yang dikendalikan oleh seorang pemandu pelancong. Masa tu turut bersama dengan mereka ni adalah beberapa orang pelancong dari Itali, dari Jerman, macam tu lah. Jadi keindahan flora dan fauna di Taman Negara Bako ni memang tak dapat nak digambarkan. Keunikan panoramanya masih lagi terpelihara walaupun Taman Negara Bako adalah taman rekreasi tertua di Sarawak sejak tahun 1957 lagi. Setelah mereka ni selesai makan malam yang dimasak sendiri oleh Ibu Siti, yang mana mereka ni adalah bawa bahan mentah dari rumah untuk mereka masak sendiri. Jadi Siti dengan adik dia Hana ni pun pergilah mendirikan kemah dekat sebelah kiri chalet mereka sekeluarga. Setelah selesai pasang kemah, mereka berdua pun masuklah ke dalam kemah. Hana dibawa bersama mini hi-fi dan dia buka lagu yang agak kuat lah, nada tone lagu tu yang kuat. Jadi Siti dia menegurlah adik dia supaya perlahankan sikit bunyi muzik tu. Tapi adik Siti, si Hana ni, hanya berkata dalam bahasa Sarawak, tapi akak translate kan, bermaksud skema juga kamu, tak ada orang lain lah dekat sini, hanya kita berdua sahaja. Macam tu lah maksud dia. Jadi Siti dia hanya mendiamkan diri je bila dia dengar adik dia tu cakap macam tu. Tak mengambil masa yang lama lah setelah mereka tu berborak macam tu, Siti dan Hana terlelap sebab mereka dah penat sangat naik perahu, lepas tu berjalan mengelilingi Taman Negara Bako siang hari tadi kan. So memang senanglah untuk mereka tidur. Jadi Siti dia tak pastilah jam berapa dia dengan adik dia tertidur. Memang tak sure. Kesejukan angin malam yang bertiup sekali-sekala menggoncangkan kemah mereka. Tiba-tiba Siti dia terdengar suara seseorang berkata dalam bahasa Sarawak. Akak tak boleh nak tuturkan sebab akak tak yakin. Tapi kata-kata dia tu dalam bahasa Iban yang bermaksud, nak beli ayam pangsuh tak cu? Macam tu lah. Ayam pangsuh ni bermaksud ayam yang dimasak dalam buluh. Serta-merta lah Siti ni dia bangun dan dia cuba kejutkan adik dia si Hana. Bangun. Sambil menggosokkan mata, si Hana ni pun bangunlah perlahan-lahan. Dah kakak dia usaha juga kejutkan dia kan. Dan lantas dia memandang ke arah Siti. Dah kenapa pula kakak dia ni tiba-tiba pula kejutkan dia. Siti yang pada ketika tu dia bagi isyarat tangan, menunjukkan tangan dia tu ditunjukkan ke arah luar kemah. Hana pun berpalinglah ke arah tepi kemah dan dia terdengar suara seorang nenek yang bertutur dalam bahasa Iban. Nenek tu bertutur dalam perkataan yang sama berulang-ulang. Meli manok pangsuh seduai dek ucuk. Akak cuba jangan marah Meli manok pangsuh seduai dek ucuk. Betul tak? Jangan marah orang Sarawak. Okey, perkataan sama dia ulang-ulang. Siti dia memberi isyarat tangan pada Hana supaya jangan jawab pertanyaan nenek tu. Jangan jawab. Tapi kedegilan Hana ni tak mengira waktu dan tempat. Lantas Hana ni dia menjawab, "Udah makai kami ni. Terima kasih aja." Dalam bahasa Iban yang bermaksud, "Sudah makan kami nenek. Terima kasih saja." Jadi Siti yang mendengar adiknya tu langsung mencubit tangan adiknya tu. Dia cubitkan juga. Di luar kemah masa tu terpacak jelmaan seorang nenek dalam keadaan bongkok dan bersanggul. Walaupun Siti dengan Hana dia tengok bayangan tu. Dia tengok je lah bayangan tu macam tu lah. Dari dalam kemah, mana tak adalah dia berdepan betul kan dengan apa yang dia nampak tu. Tapi amat jelas rupa fizikalnya seperti yang digambarkan tadi. Seketika tu jugalah suara nenek tersebut bertukar ketawa seakan-akan macam mengejek kepada mereka ni. Tulisannya menganjing tapi takut tak faham maknanya tu mengejek. Tapi lama-kelamaan ketawa nenek tu semakin kuat dan sesekali nenek tu mengilai. Tak pandai kak. Bentuk fizikal seorang nenek sebentar tadi yang boleh mereka lihat hanya melalui bayangan dari dalam kemah tu kini dah berubah.
Rambut nenek tu memanjang mencecah tanah, tapi masih lagi dalam keadaan posisi nenek tu membongkok. Masa tu kelihatan juga lidah nenek tu memanjang sampai ke tanah, dan lidah tu yang lebih menyeramkan bergerak-gerak. Bukan statik nak letak ke tanah, tak. Dia memang bergerak-gerak. Memang seram. Kalau kita fikirkan, imaginekan, memang tak dapat dibayangkan. Siti masa tu yang masih adalah sikit-sikit sisa keberanian dia tu, dia pegangkan tangan adik dia Hana, lepas tu dia cakap ayat kursi beberapa kali. Dia cakap juga ayat kursi. Ayat kursi lah maksudnya. Hana yang mengerti dengan apa yang cuba disampaikan oleh kakak dia tu, serta-merta lah dia membaca ayatul kursi beberapa kali dalam keadaan tergagap-gagap sebab dia terlalu takut yang teramat sangat. Tak lama selepas tu, lembaga nenek tua yang berada di luar kemah tu hilang dari pandangan. Tiba-tiba je. Belum pun lega hati Siti ni dengan adik dia, suara yang mengilai tadi, dia mengilai lagi, membingitkan telinga mereka tahu, bila bergema mengelilingi pondok mereka, tempat mereka stay tu lah. Hana dia serta-merta lah menjerit sekuat hati dia. Manakala Siti dia pelukkan adik dia tu seerat mungkin, sebab dia sendiri pun tak cukup berani sebenarnya. Sungguh pun mereka tu dah menggigil ketakutan yang teramat sangat. Si Siti ni dia masih lagi dalam keadaan waras, dan dia mulalah berfikir, baiklah kalau aku bawa adik aku ni keluar dari kemah ni secepat mungkin. Takkan nak stay kat sini. Jadi tanpa berlengah, Siti dia genggamkan erat betul tangan adik dia si Hana tu. Lepas tu dia berlari keluar dari kemah. Tapi sebaik je dia keluar dari kemah, Siti dengan Hana ni dia tercengang tau. Serta-merta dia tercengang kat situ. Rupa-rupanya mereka masa tu dah berada di dalam semak dan berada jauh dari chalet yang mereka sewa. Cuba imaginekan, mereka sebenarnya tadi kan berada dalam kemah, tapi sebenarnya dah berada dalam semak lah. Jarak chalet dengan mereka adik-beradik tu berada dalam sekitar 300 meter sahaja. Siti dia gagahkan diri dia, dia genggam lagi tangan adik dia si Hana tu, dan mereka pun berlari sekuat hati. Akan tetapi bunyi perempuan mengilai tadi, nenek yang mengilai tadi, dah betul-betul berada di atas kepala mereka. Mereka yakin sangat bunyi tu memang dari atas. Memang clear, memang sakit kepala lah kalau dengar. Siti dia menjerit kepada adik dia, jangan pandang atas Hana, teruskan berlari. Tapi Hana ni, itulah si Hana ni, dia kelebihan dia, kita larang dia buat, kita larang dia buat. Si Hana ni tetap juga dia pandangkan ke atas, dan seketika tu jugalah Hana jatuh pingsan. Sekali pandang dia terus pingsan. Siti yang melihat adik dia tu dah pingsan, serta-merta lah dia pelukkan si Hana. Mana mungkin dia nak tinggalkan adik kesayangannya tu kat situ. Dia pun pelukkanlah adik dia tu seerat mungkin sambil dia baca ayat-ayat Al-Quran yang mana dia ingat je. Tak lama selepas tu, suara mengilai tu berhenti serta-merta. Alhamdulillah, Siti dia masih lagi tak berhenti tau membaca ayat-ayat Al-Quran di dalam pekat malam tu, di tepi pantai tu yang hanya bertemankan cahaya bulan dan angin sejuk je dekat tepi pantai. Tiba-tiba Siti dirasakan bahawa bahu kanan dia dipegang seseorang. Bayangkan, tangan tu sangat sejuk. Perlahan-lahan Siti dia menolehlah ke arah tangan yang pegangkan bahu dia. Hampir pitam Siti apabila dia melihat sekujur tangan yang berkedut, seolah-olah tangan nenek yang sangatlah tua dengan kuku yang panjang berbelit-belit antara satu sama lain. Siti dia pejamkan mata dan dia menjerit sekuat hati dia. Nasib baiklah ayah dengan ibu Siti yang berada dekat situ sekitar dalam 100 meter lah dalam chalet dia tu dengar tau jeritan Siti, dan dia dapat rasakan itu anak dia. Mesti ada emergency kan. Lepas tu mereka bergegas pergi dapatkan Siti dengan Hana time tu. Oh, nasib baik betul. Hana yang masih lagi pingsan dibawa naik ke atas chalet. Lepas tu ayah Siti dia ambil sebotol air mineral, sambil tu dia baca ayat-ayat suci Al-Quran
sebelum dia basahkanlah kat muka Hana menggunakan air mineral tersebut. Tak lama selepas tu Hana pun tersedar. Lepas tu Ibu Siti dia pun masakkan air kopi untuk mereka sekeluarga, nak panaskan badan, nak bagi keadaan tu kembali agak macam tak normal pun sekurang-kurangnya mereka ada kekuatan lah. Ketika mereka tu sedang minum kopi, ayah Siti dia tanyakan apa yang sebenarnya dah berlaku pada mereka berdua tu. Menurut ayah Siti, pada jam lebih kurang pukul 11.30 malam, ayah mereka tu ada keluar daripada chalet untuk melihat Siti dengan Hana. Tapi bila ayah dia sampai dekat kemah, ayah dia tengok dak dua orang ni memang dah tak ada dah dalam kemah tu, memang tak ada kat situ. Ayah Siti dia berpendapat mungkinlah Siti dengan Hana ni pergi jalan-jalan ke tepi pantai ke, kan? Nama pun bercuti tepi pantai, mungkinlah nak ambil angin malam. Kemudian Siti dengan Hana pun menceritakanlah apa yang dah berlaku kepada mereka. Seketika tu jugalah ayah Siti dia bertanya, kalaulah anak dia tu ada melakukan sesuatu yang tak sepatutnya. Tapi Siti hanya digelengkan kepala je, tak ada pun, tak buat apa pun. Tiba-tiba Hana bersuara, saya ada buang tuala wanita dalam semak, kata dia. Hana tak fokus baik-baik, Hana hanya campak je macam tu je. Jadi ibu Hana ni dia pun pantaslah menjawab. Sudah berapa kali ibu pesan, tuala wanita mesti kena bungkus dengan baik dan sebaiknya ditanam kalau kita berada jauh dari rumah. Jangan buang sembarangan, lebih-lebih lagi di kawasan yang seperti macam ini. Ayah Siti dia hanya mendiamkan diri. Dia tak boleh nak kata apa-apa dah, memang anak dia buat salah lah. Mereka anak beranak pun solat subuh berjemaah pada pagi tersebut sebelum mereka bertolak balik ke rumah. Mereka sekeluarga terpaksa melupakan hasrat untuk bermalam lebih lama dekat resort tersebut sebab Siti dengan Hana dah demam agak teruk sangat. Apalah yang sebenarnya dirasai oleh Siti dengan Hana, kita mungkin takkan faham ataupun kita mungkin pernah lalui keadaan yang seakan sama macam tu. Kalau ada sila komen. Terima kasih untuk kisah yang pertama. Akak teruskan dengan kisah yang kedua bertajuk Rumah Tepi Masjid. Tapi kisah ni bukan daripada Apai Bian tau. Cerita ni daripada orang lain. Kisah ni dilalui oleh seseorang yang bernama Suha. Bukan nama sebenar. Suha ni dia terpanggil untuk menceritakan kisah dia sewaktu dia membesar dekat sebuah rumah di tepi masjid di pinggir kampung dia. Jadi kisah ni kejadiannya berlaku semasa awal tahun 90-an dulu, sewaktu Suha masih lagi belajar di sekolah rendah. Sedikitlah pengenalan tentang keluarga Suha ni. Suha ni dia anak kelima daripada 9 orang adik-beradik. Dia ada seorang abang dan dia ada 3 orang kakak serta 4 orang adik lelaki. Mereka ni berasal daripada keluarga yang susah. Ayah Suha ni dia hanya mengambil upah berkebun je. Manakala ibu Suha ni dia hanya suri rumah sahaja. Pendek kata, kalau hidup zaman sekarang confirm lah dapat PPRT ataupun BSH. Itu apa yang ditulis oleh Suha. Boleh dikatakan keluarga Suha ni dia agak famous lah dekat kampung kecil mereka tu. Pertama, dia famous sebab kesusahan hidup mereka. Kedua, mereka ni famous sebab ayah Suha dulu pernah menyandang jawatan Tok Siap masjid dekat kampung mereka tu. Asbab yang kedua ni lah yang ada kaitan dengan cerita Suha ni. Okey, jom kita dengar sama-sama. Disebabkan ayah Suha ni dia dilantik menjadi Tok Siap masjid, di mana Tok Siap ni dia bertanggungjawab membersihkan, mengemas dan menjaga persekitaran masjid. Makanya mereka sekeluarga ditumpangkan di sebuah rumah kayu 2 tingkat yang terletak betul-betul dekat tepi masjid. Kiranya 8 langkah kalau bertapak dah sampai dah dekat masjid. Itu kalau bertapak dari rumah Suha lah. Kalau rumah orang lain Suha memang tak tahu. Oh ya, sebelum tu masjid kampung Suha ni adalah masjid yang berstrukturkan binaan kayu lama yang masih mengekalkan ukiran-ukiran kayu berunsurkan Jawa. Sebab majoriti penduduk dekat situ adalah berbangsa Jawa. Kalau tak silap Suha lah, masjid tu dah pun berusia lebih 100 tahun ketika kisah yang dikongsikan oleh Suha ni. Tapi apa yang lebih menarik, selain rumah mereka tu terletak sangat dekat dengan masjid,
Terdapat tanah perkuburan tau, yang jaraknya cuma lebih kurang 20 langkah sahaja dari rumah mereka sekeluarga tu tinggal. Oleh sebab itulah hidup Suha dan adik-beradik dia ni masa kecil tak sunyi daripada benda-benda yang tak boleh nak dilihat dari mata kasar ni. Seram pula bila ingat balik semula. Bila Suha tu ingat semula, terasa meremang. Dah lah hidupnya tu susah, disusahkan pula dengan puak-puak hantu jin ni semua, kata Suha sambil dia tergelak-tergelak macam tu. Salah satu peristiwa yang paling Suha ingat terjadi pada dia dengan 3 orang adik lelaki dia. Adik lelaki dia tu nama Abu, Ali, Adi. Nama samaran je lah. Disebabkan abang dia dengan 3 orang kakak Suha ni dah bersekolah dekat asrama. Jadi kiranya Suha lah kakak yang paling besar dan yang paling boleh diharap untuk jagakan adik-adik dia. Seingat Suha lah, umur dia masa tu baru 10 tahun. Umur adik dia Abu 7 tahun, Ali 5 tahun, Adi 2 tahun. Pada malam kejadian, lebih kurang selepas isyak macam tu, ayah dengan ibu Suha ni dia pergi ke rumah ibu saudara Suha yang terletak dalam kampung yang sama je, tak jauh, tapi tak jauh pun boleh tahan juga. Tapi itulah akak cakapkan jarak dia tu boleh tahan lah, lebih kurang 10 minit kalau pergi naik motosikal, macam tu. Ketika tu memang mereka selalu pergi ke rumah ibu saudara Suha ni sebab nak jengukkan nenek Suha yang dah sakit tua. Disebabkan hanya motosikal je yang mereka ada time tu, maka memang Suha dengan adik-adik yang lain semua tak dapatlah nak ikut. Lebih-lebih lagi kalau hari dah malam kan, memang tak sesuai lah mereka nak ikut beramai-ramai atau motor tak muat. Maka ibu Suha pun dia berpesan lah supaya Suha ni jagakan adik-adik dia sementaranya mereka tu nak keluar, dan disuruh masuk tidur awal, jangan banyak main apa semua. Jadi Suha pun dia bentangkan toto betul-betul dekat depan pintu rumah sebab takutlah dia tak sedar pula nanti kalau ibu bapa dia dah balik kat rumah, nanti siapa nak buka pintu. Lagi satu, Suha ni dia takkan tidur lah kat tingkat atas rumah dia kalau ibu dengan ayah dia tak ada, sebab dia rasa seram lain macam je time dia nak naik ke atas. Tak lama selepas ayah dengan ibu Suha ni keluar, maka mereka pun tertidur. Tapi rupa-rupanya malam tu mereka tak akan tidur lena tau. Seingat Suha, tidur mereka tu dah dikejutkan dengan bunyi tangisan adik-adik dia yang dah berpelukan dan bunyi lolongan yang agak kuat dari luar pintu rumah dia. Lolongan anjing. Rupa-rupanya bila diamati memang betul lah didengar tu, tu macam bunyi anjing. Anjing sedang menyalak dengan kuat. Betul-betul berada di depan pintu rumah mereka. Tempat mereka tidur tu kan dekat ruang tamu depan. Of course lah mereka boleh dengar dengan clear tau. Jadi pintu rumah mereka tu tiba-tiba pula bergegar-gegar. Umpamanya macam nak digegarnya tu macam nak tercabut. Sudahlah pintu tu cuma ada selak kayu je. Lagilah risau si Suha ni. Dia pun baru 10 tahun kan. Ya Allah, keadaan sangat bingit masa tu. Jadi Suha dia cuma mampu pelukkan adik-adik dia yang sedang menangis tu. Dan dia pun sama juga, Suha juga dalam keadaan yang ketakutan. Jadi sama-sama takut lah, senang kata. Pada ketika tu, adik Suha yang paling kecil, dia pandang tepat ke arah tangga rumah untuk naik ke tingkat atas sambil dia tutupkan muka dia dengan tapak tangan. Lepas tu dia menangis. Suha dia berdoa dalam hati, janganlah sampai anjing-anjing tu berjaya masuk dalam rumah, sebab rumah berselakkan kayu je. Janganlah masuk. Suha dia tekad lari naik ke atas rumah. Kalau terpaksa dia akan bawa adik-adik dia pergi ke atas. Dalam beberapa minit, salakan anjing tu tak juga berhenti tau. Suha dia terdengar tiba-tiba tu bunyi motor ada masuk kat kawasan halaman rumah dia. Allahu Akbar. Nasib baiklah ayah ibu si Suha ni dah pun balik ke rumah, lega juga rasa. Suha dia terdengar lah ayah dia cuba halaukan anjing-anjing tu dari pintu rumah. Selepas tu dia yakinlah anjing-anjing tu dah tak ada dah kat situ sebab ayah dia pun dah berada depan pintu rumah. Barulah Suha ni berani nak bukakan pintu rumah. Dan masa tu dia hanya menangis. Dia ceritalah kepada ayah dengan ibu dia apa yang berlaku.
Okey. Ayah dengan Ibu Suha dia pujukkan mereka adik-beradik. Dia katakanlah anjing-anjing tu menyalak sebab ada arnab belaan Suha ni dalam sangkar dekat sebelah kanan pintu rumah tu. Itu anjing-anjing tu nak pergi kacau lah arnab tu. Tapi Suha dia rasa agak pelik sebab anjing-anjing tu bukan menyalak dekat kanan rumah. Tadi menyalak betul-betul dekat depan rumah, depan pintu rumah mereka. Sambil-sambil tu anjing-anjing tu cakap-cakapkan pintu, dia macam gerak-gerakkan pintu, macam mana nak cakap, macam nak hogoh pintu lah macam tu. Tapi Suha dia diamkan diri je, dia tak cakap banyak sebab yelah ayah dia kan nak pujukkan adik-adik dia supaya adik-adik dia tak takut. Sehinggalah baru-baru ni Suha dia tahu kemungkinan sebenar di sebalik peristiwa tu tau. Ambil masa 20 tahun barulah terbongkar. Bayangkan. Ceritanya baru-baru ni mereka adik-beradik ni berceritalah pengalaman masa mereka ni kecil-kecil, termasuklah cerita mereka ni disakat dengan hantu. Masing-masing berceritalah. Antara cerita yang keluar dari mulut mereka adalah cerita macam mana mereka diserang anjing pada malam tersebut. Jadi adik Suha yang baru nak buka cerita sebenar tau, bahawa sewaktu bunyi anjing-anjing yang bertalu-talu macam-macam jenis bunyi tu tak berhenti tu berbunyi dekat depan pintu, dan masa tu menyebabkan si adik ni berjaga. Mata dia ada terpandang tau satu lembaga hitam bertongkat sedang turun perlahan-lahan dari tingkat atas rumah mereka. Ingat tak, adik Suha ni ada tutup muka. Pada masa itulah dia masih belum bercakap dengan jelas lagi. Jadi dia tak boleh nak cakap kakak ada hantu, tak boleh. Jadi dia hanya diamkan diri. Dia hanya mampu tutup muka dan dia menangis saja. Sepanjang bunyi anjing tu, lembaga tu memang ada dekat tangga rumah mereka. Jadi bak kata Adi lah. Adi dia sekarang kan dia dah besar, so dia cakap anjing-anjing tu mungkin nak bagi tahu kot yang hantu tongkat tu dah berjaya nak masuk dalam rumah. Mungkin kot itu apa yang dia fikirkan. Aduh, Suha ni bila dengar macam tu dia bersyukur tau. Time tu dia tak nampak pada penampakan tu. Memang dia tak nampak langsung. Jadi kesian lah Adi, nasiblah kau yang terpilih. Dan aku lagi bersyukur lah sebab aku tak ambil keputusan pun untuk lari ketika atas rumah. Kalau aku lari kat sana, entah aku pun nampak juga cerita Suha sambil dia tergelak-gelak. Banyaklah kenangan mereka tu membesar dekat rumah tersebut. Walaupun agak susah tapi tetap seronok. Mereka ni duduk dekat rumah tepi masjid tu selama 9 tahun. Selepas keluarga ayah Suha ni jadi Tok Siak. Ayah Suha jadi Tok Siak sebenarnya. Lepas tu Tok Siak lain dilantik. Tok Siak tu seingat Suha lah orang yang berumur, yang dah ada anak-anak yang memang dah besar panjang dah, bukan budak-budak lagi. Masa tu Suha terfikirlah, tak syok lah hantu-hantu tu nak kacau. Dah tak ada budak-budak ke dekat rumah tu. Macam tu lah. Itulah kisah Suha yang tinggal di tepi masjid. Apa pun, terima kasih kepada korang kerana sudi mendengar sampai akhir. Sekian saja untuk kisah pada kali ini. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai tauladan, apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Kita jangan buat benda yang tak elok tau. Okey, sekian, terima kasih. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Bye. Assalamualaikum. Bye.